Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, hari ini special sikit video kita pada pagi ini. Papa Berry bersama-sama dengan Adun Morib, iaitu Tuan Haji Rosnizam Ahmad, ataupun lebih dikenali dengan orang-orang ramai sebagai YB Jibul. Itulah dia. Kan, betul tak? Alright. Jadi kalau anda mengikuti perjalanan Papa Berry Studios ketika sebelum PRN dulu, saya pernah bersama-sama berforum dengan YB di Morib masa tu, dekat Kancung Darat masa tu. Di Kancung Darat. Dekat Kancung Darat masa tu, which is tak salahnya beberapa hari je sebelum PRN masa tu kan. Betul. Dan Alhamdulillah, YB Rosnizam antara mereka yang telah berjaya menempa kejayaan selaku wakil Perikatan Nasional, dan kini Perikatan Nasional tidak lagi diwakili hanya 3 atau 4 orang, tetapi sudah lebih daripada 20 orang dalam sidang Dewan Dun. Jadi basically-nya YB, selepas mencapai kemenangan dekat Dun Morib kan, dan menjadi Adun Morib, mengangkat sumpah sebagainya, bagaimana kata apa aktiviti YB menjadi Adun Morib selepas kemenangan itu sampailah ke saat ini? Terima kasih kepada Papa Berry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum itu, hari ini saya bersama-sama karya di Masjid Sungai Buaya. Ada sikit majlis, ya. Bukan sedikit majlis, tapi majlis yang besar yang pertama kali dibuat untuk majlis sunatan. Sunatan. Seramai lebih 30 orang saya rasa hari ini, alhamdulillah. Dan dihadiri oleh orang-orang kampung, ibu bapa, dan alhamdulillah hari ini saya tengok cuaca pun baik, ya. Dan cantik kan? Cantik semua. Dan saya di-kesempatan untuk melihat tadi ke dalam, melihat mereka disunat, ya. Tapi seperti mana yang lain-lain juga anak-anak, ya. Ada yang menangis, ada yang ketawa, ada yang kuat. Tapi itu kau pun nangis dulu, saya sembang. Tapi sama juga, kita dulu pun sama juga. Itulah. Jadi cuma perbezaannya teknologi. Sekarang pakai laser. Yes, laser. Dulu kita pakai pisau, pakai gunting. Iya. Tapi itulah, ya. Apapun kita sebagai orang lelaki kena mengalami ya. Sekali seumur hidup, kena alami. Kita sebagai umat Islam, kita perlu untuk bersunat kerana itu ada satu tuntutan di peringkat di kebersihan diri kita, betul. Diri kita. Okey. Apa yang Papa Berry cakap tadi tentang pengalaman saya sebagai seorang adun kan, bagaimana selepas saya mendapat mandat, ya, di Dun Morib ini, alhamdulillah penerimaan dan apa yang diberi tanggungjawab pada saya kepada pengundi-pengundi di Dun Morib ini saya cukup hargai. Dan apa pun yang saya kata tadi sebelum kita berjumpa tadi, saya suka dalam duka. Betul. Sebab apa pun kita meraihkan, ya, bukan saya tetapi meraihkan Perikatan Nasional, ya, telah dapat di Dun Morib ini. Kita rasa gembira, pengundi-pengundi merasa gembira, tetapi sikit di peringkat negeri Selangor kita merasa sikit terkilan kerana kita tidak dapat mendapat cukup majoriti untuk membentuk kerajaan negeri Selangor. Walau bagaimanapun itu satu tanggungjawab kita. Betul. Dan saya teruskan menjalankan tanggungjawab saya, dan alhamdulillah, ya, apapun program-program, walaupun program-program ada yang saya tidak dibenarkan masuk satu kawasan seperti sekolah apa semua, tetapi bagi saya itu tak pernah masuk saya tak dibenarkan, hanya walaupun dalam kawasan sendiri. Yes. Allah. Jadi bantuan kita bagi, tetapi tidak diberi peluang untuk masuk ke dalam. Tapi bagi saya tak apa. Saya faham, sebab itulah yang saya kena hadapi, ya. Walau bagaimanapun apapun penduduk-penduduk di Dun Morib ini, saya tetap membantu, insya-Allah, walaupun banyak kekangan, ya. Menyebut tentang kekangan, YB, minta maaf saya potong jap, dan YB kata kekangan, bari sumbangan walaupun tak dibenarkan masuk sekolah sebagainya kan. Macam mana dengan peruntukan untuk adun-adun pembangkang dekat di Selangor ni, YB? Ni sensitif ni soalan ni, kita tahu ni. Di dalam persidangan persidangan dewan baru ini, di akhir persidangan itu Datuk Seri Menteri Besar Selangor sendiri memaklumkan, ya, 50,000 untuk diberi kepada 50,000 tu tempoh berapa lama tu? Saya tak jelas. Dia kata akan diberi pada tahun inilah. Tapi
kami tidak dapat pun, ya. Walaupun bagi saya peruntukan itu pada awalnya kita tahu seperti mana di parlimen takkan diberi tak cukup. tetapi yang diberitahu, sebab saya perlu beritahu sebab benda ini telah diputuskan dalam dewan, ya, yang diberikan kepada pihak pembangkang sebanyak 50,000, ya. Tetapi sehingga kini saya tidak menerima, ya. Bukan kami nak mengemis atau tidak. Bagi saya 50,000 bukan untuk saya, ya, Tapi untuk rakyat. tapi untuk rakyat, ya. Saya dah 3 bulan, ya, 3 bulan tak sampai 100 hari, okey. Tapi alhamdulillah apa yang saya ada saya berikan kepada rakyat. Tetapi sebenarnya kerajaan Selangor yang sepatutnya memberi lebih perkhidmatan. Kita kena faham, Ima kalau kerajaan Selangor memberikan peruntukan pada kami, ya, yang tidak membeza-bezakan antara pembangkang dengan kerajaan, saya rasa rakyat lebih tahu sebab peruntukan ini daripada kerajaan negeri Selangor. Betul. Tak perlu kenapa MB sendiri nak takut. Tak payah macam macam Allah kan aku bagikan dapat political Malaysia dia orang. Betul. Ini mileage for untuk Itu kerajaan negeri juga sebenarnya, sebab dia yang bagi peruntukan kan. Peruntukan datang dia, nanti dia kata, oh bagus kerajaan negeri bagi peruntukan pembangkang adil. Kan? Bagi kami sebagai wakil rakyat adalah wakil kepada rakyat. Apa peruntukan yang datang pun kami akan serah balik pada rakyat. Kenapa nak dikekang, nak disekat? Bagi saya itu tidak adil. Ya, apa yang berlaku sekarang, kata nak perpaduan, kata nak kerjasama. Kita lihat seperti di Terengganu, jangan tak adalah. Okey. Di Kedah. Sorry. Seperti di Kedah. Ya, seperti di Kedah. Dan mereka dah tak ada lagi, mereka bagi sama rata. Kenapa tidak di Selangor? Kalau dia kata nak mulakan kerajaan perpaduan, Reformasi. reformasi yang disebut, yang selalu dilaung-laungkan, dia sepatutnya dia kena mulakan di Selangor. Betul. Kalau dia kata nak jadikan satu benda itu satu yang tidak melibatkan sesiapa, ya, semua sama rata, mulakan ada sekarang. Kenapa tidak berani? Itu yang kami sedang memikirkan sekarang. Apa sebenarnya yang pihak negeri Selangor? Adakah itu satu dendam? Sebab saya sendiri di dalam persidangan, awal saya ucapan bahas saya telah menyebut kami pembangkang bukannya nak membangkang saja, kami sebagai check and balance. Yes, betul. Okey. Dan adakah kerajaan takut? Adakah kami ini pembangkang sebagai ancaman kepada kerajaan? Betul. Takkan takut. Dulu bolehlah 5, sekarang kami 22. Betul. Dan sepatutnya mereka lebih bekerja keras, dan sepatutnya mereka lebih bekerja sama dan adil dan saksama. Dan buat kerja lebih elok sikit lah. Sebab kita dah ada pembangkang yang kuat. Sebab kalau dekat Terengganu, dia orang kata, oh bahaya kerajaan Terengganu ni, tak ada check and balance sebab semuanya kerajaan kan. Betul. Tak ada pembangkang langsung. Tapi bila ada pembangkang, lain pula cerita dia. Macam mana cerita tu? Ya. Yang saya nampak apa pun, ya, pilihan itu adalah di peringkat kawasan. Kadang-kadang kita kata, oh dia ni diterima di peringkat negeri Selangor. Okey, kita faham. Bila kita ni di peringkat negeri dengan parlimen, ya, sesiapa saja yang menang di kawasan, bila dikumpulkan di parlimen, siapa yang mendapat lebih kerusi itulah menjadi kerajaan. Tapi kena ingat, di kawasan seperti mana di Morik, ya, saya dibagi tanggungjawab menjadi wakil rakyat di sini. Dan itu sebabnya 22 kawasan ini, mereka ni dipilih di setiap kawasan. Kita tidak memilih, oh kerajaan ini yang dibentuk, kerajaan ini dibentuk oleh kawasan itu, tak. Sebab dicampur pada 56 kawasan. Tetapi setiap kawasan itu adalah pilihan pengundi-pengundi di kawasan itu. Jadi tidak adil kalau kawasan itu tidak diberi peruntukan. Sebab kita tak tahu, mungkin di peringkat disebutlah di Shah Alam, kita sebut di PJ, sebut di Ampang, okey, mereka pilih orang sana. Jadi bila dicampur itu barulah dia kerajaan. Tapi kena ingat, kawasan itu memilih wakil rakyat yang itu. Betul. Jadi bagi saya peruntukan itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Kalau dia kata dulu buat macam ni, takkan nak ikut. Betul. Dulu juga kata reformasi. Kata reformasi. Takkan dulu nak ikut dulu. Betul lah. Kita tengok baru-baru ini. Baru semalam, kerajaan parlimen mengatakan kabinet yang rendah. Tiba-tiba sama pula. Itulah dia. Apa semua ni selepas 100 hari. Baru setahun. Selepas setahun dia dah ubah. Sebab saya tahu mereka sebenarnya tidak mampu untuk menjadi kerajaan. Sebab dia orang hanya bercakap saja. Dia tak tahu. Wahal apa yang kita buat dulu yang terbaik.
tapi dia mula nak bercakap, yang dulu menidakkan. Dan sekarang apa yang berlaku, dia ikut kita balik. Betul. Kabinet yang dia buat sekarang, dia ubah kabinet selama setahun. Bermakna kerajaan yang terdahulu ni, yang baru tempoh ni, tahun ni memang tak function. Tak function lah. TMJ pun kata tak function kan. Bukan kita kata. Kalau kita kata fine lah, korang boleh marah lah kan. Ni TMJ kata korang tak function. Jadi masalah apa yang berlaku sekarang bagi saya, kita kena bekerja. Okey. Dan kalau dia kata reformasi, dia kena buat sekarang. Pastikan rakyat. Seperti mana saya balik kepada kerajaan negeri Selangor. Lagi satu YB, tadi tertarik tau bila YB katakan peruntukan itu adalah untuk rakyat kawasan tersebut, bukan untuk adun sangat, tapi untuk rakyat kawasan tersebut. Sebab contoh Morib ni kan, YB menang majoriti berapa masa tu? 3,000 lebih. 3,000 lebih. Dan maksudnya sekarang ini ialah masih ramai lagi orang di kawasan Morib ini yang mengundi orang-orang Pakatan Harapan Barisan Nasional, calon daripada PH ataupun BN Parti Ketika itu lah. Bermaksud dekat kawasan Morib ini pun dan juga di mana-mana sahaja masih lagi ramai penyokong kerajaan perpaduan. Bukan sekadar penyokong Pakatan Nasional. Betul. Cumanya ditakdirkan di kawasan Morib ini YB Rosnizam dapat undi yang lebih tinggi. Jadi dia jadi adun kat sini. Tapi ramai lagi yang mengundi Pakatan Harapan Barisan Nasional dekat kawasan ini. Jadi bila peruntukan itu dinafikan untuk kawasan yang adun pembangkang, maknanya kerajaan telah menafikan peruntukan untuk mereka yang menyokong kerajaan perpaduan itu sendiri. Nampak tak? Dia macam satu tak nak sokong, semua kena. Adil tak macam tu YB? Bagi saya itulah yang keadilan yang sebut dari dulu, tetapi mereka sebenarnya tidak adil. Dan bagi saya, apapun, macam saya sendiri saya bercampur dengan semua orang. Walaupun saya pembangkang, saya bekerjasama dengan PKK. Kecuali mereka-mereka yang tak nak panggil saya. Betul. Tapi kebanyakan saya bercampur dengan mereka, tetapi mereka yang menyekat saya untuk bergerak. Betul. Jadi bagi saya, kita profesional kan. Saya bergerak mana yang saya boleh buat. Mereka cuba nak menutup kelebihan dan kerja yang kita nak buat kepada penduduk. Kita lah. Dan mereka menyekat. Seperti mana baru-baru ini kita tak dibenarkan masuk sekolah. Dan satu benda yang saya baru semalam saya pun berbincang dengan timbalan pengarah PPD tersebut. Tapi saya tidak menyalahkan mereka. Mereka cuma menjalankan arahan. Saya tidak menyalahkan apa pun. 1 inci pun saya tak menyalahkan mereka, sebab mereka adalah petugas dan mereka hanya menjalankan tugas. Dia ikut arahan je. Arahan kata boleh lah, tak boleh lah. Betul. Jadi bagi saya yang tersepit. Itu satu benda yang tidak adil. Dan sebenarnya apa yang sebut tadi, kalau kerajaan negeri Selangor nak pastikan mereka ini adalah suatu kerajaan yang terbaik, dia kena berubah. Dan dia kena tunaikan apa yang disebut reformasi yang disebut laung-laungkan. Betul. Dan dia mestilah berani mengubah keadaan. Kalau di Kedah boleh berani buat perubahan, kenapa tidak di Selangor? Betul. Ini bukan kerana nak mengikut. Saya buat macam ni nak ikut cara Kedah. Tak. Sebenarnya tak. Ini ikut apa yang mereka janji dulu. Bagi saya peruntukan ini ada dalam manifesto pun. Dan apa yang dia boleh buat kalau dibagi tak bagi pada okey, kita faham dia ada satu pegawai penyaras nanti. Okey, tapi bagi saya apa yang disebut dia bagi pada penyaras, dibahagi-bahagikan peruntukan pada mereka dan kepada saya direndahkan apa semua. Ini bagi saya ini dah tak boleh diguna pakai pada zaman sekarang. Sebab rakyat dah bijak memilih. Betul. Kalau mereka menggunakan cara begini kerajaan Selangor, saya rasa insya-Allah PRU 16 Perikatan Nasional akan lebih tinggi. Amin. Alright, so kita faham YB ada banyak tanggungjawab yang bakal lakukan lepas ni. Ada banyak lagi kawasan yang hendak dilawat kan, ada banyak lagi program yang perlu dikunjungi dan sebagainya. Yelah YB kan, kalau aku je YB pun aku tak buat video banyak macam ni dah bang. Kan banyak kerja aku buat masalahnya. Jadi YB, kata-kata terakhir kepada penonton kita insya-Allah sebelum kita bersurai. Okey, saya ucapkan terima kasih pada Pak Peri hari ini berjumpa. Alhamdulillah. Dan anak dia 2 orang menyertai. Anak je tahu, aku tak terlibat. Okey, apapun saya ucapkan tahniah juga pada anak dan apapun pada semua sahabat-sahabat di luar sana. Inilah perjuangan kita. Perikatan Nasional bukannya memikirkan tentang diri sendiri. Perikatan Nasional sebenarnya memikirkan tentang rakyat. Betul. Kita lebih perhatian walaupun kami ditekan seramai 22 orang adun di Selangor ini ditekan dengan begitu teruk
sehingga kan banyak kawasan-kawasan yang kami tidak dibenarkan masuk. Tapi bagi kami akan terus bekerja dan kami akan pastikan kebajikan rakyat itu kita ambil utama. Ya. Jadi walaupun pun, ya, saya rasa insyaAllah jika ini yang kita teruskan, satu hari nanti, tak payah satu hari nanti, mungkin PRU 16 nanti Perikatan Nasional akan menjadi kerajaan negeri InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Ya. Bukan sekadar di Selangor tetapi di Malaysia ini dekat mudah-mudahan. InsyaAllah. Baik. Parlimen. So terima kasih banyak-banyak YB Rosnizam atas kesudian untuk bersama-sama dengan saya pada pagi yang sangat ceria ini. Alhamdulillah. Dan bagi anda semua yang menonton, kita bukan menentang kerajaan sebab kita memang orang kata apa, saja membangkang, tidak. Tapi macam YB kata tadi, kami bertindak sebagai check and balance. Tidak kiralah adun, tidak kiralah MP pembangkang, tidak kiralah influencer seperti kami ini, kami bertindak sebagai check and balance. Dan bila kami bertindak sebagai check and balance, bermaksud kami sebenarnya mahu melihat kerajaan ini menjalankan tugas dengan lebih baik, dengan lebih adil dan juga dengan lebih saksama. Bukannya kita nak, orang kata apa, nak minta sangat kerajaan ni jatuh, tak. Kalau dia nak jatuh, biar jatuh sendirilah. Kan? Kita tak adalah paksa jatuh. Tapi kita tegur sebab kita nampak ada kelompongan, ada kebincangan. Dan oleh kerana itu, ada kelompongan dan kebincangan itulah yang kami cuba hendak memperbetulkan. Sebab yang akan menerima akibat daripada kelompongan dan kebincangan itu, YB, ialah rakyat. Betul. YB tak ada masalah. Contohnya kan, menteri-menteri tak masalah, Elon masuk je. Tapi rakyat sekarang yang akan menerima bahayanya. Tapi apa-apa pun tidak cerita panjang dengan YB ni, tapi tak boleh. Sebab masa memang sangat-sangat mencemburui. Terima kasih banyak-banyak YB. Jumpa kita kat sini, Alhamdulillah. Nanti one day kita setting lah. Bila YB ada lapang, kita sembang lebih banyak. Mungkin kita buat live ke apa-apa ke. Boleh. Kita cerita panjang sangat. Boleh datang ke pejabat saya, kita boleh buat satu topik yang panjang. Boleh, tak masalah. InsyaAllah. Okey YB, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Tahniah. Dua anak dah. Okay. Itulah dia. Tengok bapak dia pula nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.